Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Jangan lupa untuk klik butang di bawah untuk subscribe dan juga like di sini. Terima kasih. Baik. Seterusnya adalah bagaimana untuk kita menganalisa bahasa badan. Okey, bagaimana untuk kita menganalisa bahasa badan. Semasa kita menganalisa bahasa badan, kita perlu perhatikan ekspresi dan pergerakan mata mereka. Itu yang paling penting, terutama sekali pada bahagian muka. Okey, kita kena perhatikan di situ dan juga posisi badan mereka. Okey. Proximity dan juga anggota badan yang lain. Okey, jadi untuk melihat semua ekspresi ini, jarak yang paling sesuai antara kita dengan orang yang sedang kita perhatikan adalah lebih kurang setengah meter dan lebih. Okey. Kecuali kalau terlalu jauh, katakanlah kalau seseorang itu berada lebih kurang katakanlah dalam 10 meter, cuma kita boleh tengok perkara kedua, ketiga dan keempat, iaitu posisi badan, proximity dan juga anggota badan yang lain. Cuma bahagian pada bahagian pada muka tidak boleh dilihat. Okey. Jadi sekiranya berada berhampiran, terlalu hampir, bukan berhampiran tapi terlalu hampir dengan orang yang sedang kita perhatikan, ianya akan menjadikannya agak sukar untuk kita melihat posisi badan, proximity dan anggota badan yang lain. Okay, jadi mengekalkan jarak yang rasa-rasa kita boleh tengok. Dan yang paling penting, satu lagi, okay, semasa kita memerhatikan orang, kita sedang memerhatikan seseorang, pastikan yang paling penting adalah mata ni jangan obvious sangat nampak gerak. Okay. Kerana bila kita perhatikan macam tu, orang akan tengok kita. Jangan ingat kita tengok orang tapi orang tak tengok kita. Okay. Sekiranya obvious sangat nampak dia duk perhati macam ni, mata duk gerak atas bawah ni, okay, orang akan perhatikan dan mereka mula akan mengawal pergerakan badan mereka. Jadi adalah penting untuk kita kawal mata kita. Bila kita tengok, kita akan tengok direct pada dia. Tetapi orang kata apa, anak mata kita ni duk perhatikan bahagian lain. Jadi kalau kita tengok atas bawah, obvious sangat nanti orang, jangan, bahaya nanti orang akan tengok macam tu. Okay? Dan kita juga perlu membayangkan diri kita berada dalam situasi dia. Okey, kalau dalam situasi ni macam mana aku akan buat, macam mana kita akan bertindak. Dan satu lagi, kita kena banyak bergaul. Pasal apa kita kena banyak bergaul ni? Kadang-kadang lain manusia, lain caranya. Mungkin masa kita buat analisa, masa kita sedang mematikan kepada ketika itu, pada saat itu, tidak sama dengan situasi yang lain. Jadi dengan cara banyak bergaul, dengan cara banyak berinteraksi dengan orang, kita akan nampak apa beza, apa pergerakan mereka, apa tingkah laku mereka, yang mana akan menjadi seolah-olah seperti satu pengajaran untuk kita pada masa akan datang. Okey. Dan dua elemen ini adalah penting semasa kita membuat analisa bahasa badan. Yang pertama adalah baseline. Baseline ni adalah asas ataupun tabiat seseorang sekiranya dia dalam keadaan normal. Sebagai contoh, kita berjumpa dengan seseorang. Kita baru kenal dia. Assalamualaikum. Atau apa khabar? Okay, kita bercakap dengan dia. Dah lama ada dah kat sini. Okey, ataupun mungkin sedang tunggu siapa, sedang beristirahat ke. Kita tanya soalan yang santai-santai, yang biasa-biasa punya. Okey. Selepas lebih kurang dalam 1 ke 2 minit, kita dah nampak dia dalam keadaan relax, dalam keadaan santai apa semua. Kita akan mula bertanya tentang hot button. Contoh hot button adalah soalan-soalan yang akan membuatkan dianya rasa kurang selesa ataupun berubah. Contoh, bila dia tengah duduk, mata dia duduk perhatikan orang dia. Okay. Kenapa cik tengah tunggu orang ke? Tak adalah. Saya saja je duduk kat sini ni.
Dia mula, tangan dia dah mula bergerak lain, mungkin dia posisi badan dia lain, itu adalah hot button. Ataupun semasa kita sedang cakap dengan dia, kita tanya soalan-soalan yang agak sensitif untuk kita cungkil, untuk kita cuitkan perasaan dia. Cik sihat ke? Kenapa? Tak adalah, saya nampak cik ni duk kejap terhoyong hayang kiri kanan ni, ke cik rasa tak selesa sini? Itu antara soalan-soalan hot button yang membuatkan seorang tu rasa macam kurang selesa. Okay? Jadi, dengan hot button dan juga baseline ini akan memberikan kita indikasi tentang perangai ataupun tabiat seseorang itu. Okay?